Okey, ciri-ciri lelaki zaman limited edition sekarang ni, lelaki yang rajin, lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang tahu menguruskan anak-anak, yang tak biar je anak dengan isteri macam tu. Pandai menguruskan kewangan lah, sebab sekarang ni kan kewangan penting. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumaat, penuh berkat, penuh rahmat. Ini seperti mana dijanjikan, kami berdua kembali untuk hari Jumaat ini. Wanita hari ini bersama saya, Farin Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof. Ya, hari Jumaat sekejap je masa berlalu kan. Kami harapkan hari ini hari yang penuh, orang kata bermakna juga kebaikan lah. Sebab esok dah nak cuti. Mungkin ada perancangan-perancangan untuk anak-anak ataupun ada orang kata long weekend lah sampai Deepavali kan. Long weekend okay. Tapi sebenarnya bila hari Jumaat ni, kerana isteri saya selalu risau tau. Kenapa tu? Setiap kali datang wanita hari ini, dia tengok saya lengkap berbaju Melayu ni. Saya faham. Jangan risau. Kerana saya bertugas. Kerana saya juga lah seorang suami. Tapi suami apa, kejap lagi kita bincangkan. Kalau nak tahu, kena terus bersama dengan kami. Tapi sebelum tu, Farin, kita nak kongsikan juga lah antara yang menjadi perhatian kita di Dadak kepada juga berkenaan dengan cuaca hari ini. Okey, amaran ribut petir. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap dan banyak tempat lagi. Juga di Johor sehingga jam 2 petang, iaitu pada hari ini Jumaat 14 Oktober 2022. Betul, dan amaran dikeluarkan apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam atau satu keluaran. Jadi hati-hatilah anda yang berdekatan dengan daerah-daerah yang kami kongsikan tadi tu. Baik, hari ini satu lagi topik menarik yang kami nak bawakan kepada anda. Ini kita nak cerita hari Jumaat, hikayat perkahwinan. Tadi kita cakap pasal seorang suami kan. Jadi hari ini kita nak cerita juga pasal gelagat suami. Tahu-tahu play dahulu, kita saksikan perkongsian TikTok ini. Anak merbang, terbang turun buat sarang. Sam, are you okay? Please don't cry. I tahu you struggle dalam hidup. You always try. Abang, tolong kipas sampah sekejap. Penuh dah. Sekejap. Abang tengah buat kecil. Alah abang, tak buang lagi sampah. Saya dah siap mop dah. Kejap sayang. Tengok ni kejap. Buanglah sekarang. Dah berbau dah. Abang tak ada bau ke? Okey. Abang, jangan lupa letak plastik sampah baru. Aku bahagia mengenalimu, kau telah singgah dalam hatiku, rasa sempurna jiwa ragaku, engkau pelengkap dalam
suami-suami kat rumah tu dah senyum lah tu. Itu yang tadi kita boleh kongsikan antara gelagat-gelagat suami yang mana kita nak bawakan hari ini. Topik hikayat perkahwinan Suamiku Limited Edition. Wow. Kan? Okey, baik, ini satu yang menarik. Kami juga nak mengajak anda terus bersama kami hari ini, tak kira suami maupun isteri, mungkin boleh berkongsi bersama dengan kami pendapat anda. Okey, tapi sebelum kita buka topik kita pada hari ini dan juga wanita hari ini, siaran hari Jumaat, kita ada juga seorang suami yang limited edition bersama kita di studio. Kenal. Kita bersama dengan Hazama dengan lagunya Penglipu Lara. Dua, tiga, kucing berlari, mana sama dengan kucing belang. Dua, tiga, boleh ku cari, apa nak heran zaman macam sekarang. Buang cempedak di luar pagar, ambil makalah dan tolong jolokkan. Kau berkasut, ku berselipar, apa nak heran sama di sisi Tuhan. Bukan aku nak sengkal kita handal, yang berbau susah tampak, mana boleh nak bekal kena berakal. Ku penglipu lara, sarjana bercerita, usaha terasa, jangan mudah melanggar. Ku penglipu lara, sarjana bercerita, usaha terasa. Kena jual. Ikan keke mak iloi-iloi, ikan gelama mak ilai-ilai, gayaran di tiada adoi, apa nak heran jadi cantik kerana. Pulau pandang jauh ke tengah, gunung gaib pula bercabang tiga. Kalau tak tahu jangan menambah, apa nak heran baik lu diam saja. Bukan aku nak sengkal kita handal, kadang yang berbau susah tampak, mana boleh nak bekal kena berakal. Ku penglipu lara, sarjana bercerita, usaha terasa, jangan mudah melanggar. Ku penglipu lara, sarjana bercerita, usaha terasa. Tinggi sebelum marah, nanti kena jual. Cerminlah diri, lihat ke dalam, betulkan diri, lupa semalam. Cerminlah diri, lihat ke dalam, betulkan diri, lupa semalam, semalam yang hilang. Sarjana bercerita, usaha terasa, jangan mudah melanggar. Ku penglipu lara, sarjana bercerita, usaha terasa, jangan mudah melanggar. Fikir sebelum marah, nanti kena jual. Nanti kena jual. Fikir dulu sebelum marah, nanti kena jual? Nanti kena jual. Terima kasih datang ke majlis saya pada hari ini. Alhamdulillah. Majlis wanita hari ini. Baik. Baik. Okey, Azamah, terima kasih bersama kita pada hari ini, dan kehadiran Azamah hari ini juga untuk mempromosikan Sumbang Suara musim kedua. Ya, betul. Peranan Hazama. Peranan saya... Kabarnya juri, ya? Yes. Juri yang paling profesional sangat dekat dalam macam-macam mana-mana program yang ada dekat TV3 ni. Yang ini paling
Gepak sekali lah. Kabarnya juga ada nama panggilan untuk Hazama. Okey, nama panggilan saya dalam sumbang suara lah. Saya Bang Tizen. Bang Tizen? Kenapa Bang Tizen? Kerana saya yang abang tu lah. Sebab kita ada atas lagi yang Tok Tizen, iaitu Tok Wee. Okey. Dan kita ada Kak Tizen, iaitu Kak Lina Pompom. Okey. Baik, dan kalau kita sebenarnya untuk sumbang suara musim kedua, kalau untuk Hazama sendiri lah, apa yang Hazama rasakan menarik yang penonton-penonton boleh nanti-nantikan? Wow, saya apa yang saya cakap, bakat-bakat yang ada join kita punya program sumbang suara ni memang magnificent lah. Magnificent. Memang dia macam keluarlah keringat kita ni. Okey, tapi dia unik tau Zaman. Okey, keunikan sumbang suara ni daripada pandangan Zaman sendiri di mana sebenarnya? Kalau kita tengok tajuknya pun sumbang suara kan. Sebenarnya unik tu daripada kita sebagai juri ni susah untuk nak menilai tu sebab kita bukan mencari yang terbaik tu. Kita mencari yang terbalik tu. So kat sini kita tengah mencari yang siapa yang paling jujur dalam melakukan perkara yang terbalik tu. Okey, dari pengalaman Hazama sendirilah, seperti mana yang kita saksikan bersama dengan Dato' Awi dan sebagainya. Pengalaman tak boleh dilupakan di sumbang suara musim yang pertama. Peserta-pesertanya ataupun detik-detiknya. Peserta-peserta yang pertama, musim pertama tu, dia punya peserta yang jujur. Diorang memang yang betul-betul sumbang tu. Yang kedua ni susah sebab banyak yang hantar, yang macam ada yang pura-pura sumbang. So yang ni kita scan tu. Yang ni yang susah tu sebab ada yang betul-betul sumbang dan ada yang pura-pura sumbang. So kita nak nilai yang betul-betul sumbang. Yang susah tu. Azama, mungkin ramai juga para penonton yang agak kurang pasti sumbang suara ni sebenarnya dari segi penjurian tu, juri-juri ni nak cari apa dan perhatikan apa? Okey, dalam sumbang suara kita mencarikan kejujuran. Kejujuran itu yang paling penting dalam hiburan ni sebab tak kisah kalau jujur tu, tak kisah sumbang ke tidak, yang penting jujur tu menghiburkan. Kalau kita tak jujur dalam performance tu, itu kita dapat rasakan performance tu akan jadi macam awkward lah, macam tak sampai lah. Sebab kita memang sebelum kita masuk dekat dalam pentas tu, kita dalam program tu, kita dah set dah. Kita nak cari yang yalah, bila kita dengar suara sumbang tu kita tahu yang ni jujur ke tidak. Sebab dengan reaksi dia, dengan presentation dia. Sebenarnya benda tu susah sebenarnya. Kita berapa minggu kita buat. Ending kita punya telinga pun terganggu jugalah. Kita tak tahu mana yang betul, mana yang palsu lah. Yang paling kelakar sekali yang awak tak boleh lupakan di musim pertama? Musim pertama tu ada seorang ni, tapi dia tak menang, tapi saya suka dia. Dia keluar, tahu-tahu je penyek je kat bawah. Saya tak ada nak cakap. Dia macam terms tu macam-macam. Kena tengoklah sebenarnya semua suara dia. Awak boleh dengar suara saya lagi? InsyaAllah. Ya ke? Boleh. Saya tak minta maaf. Okey. Baik, jadi kongsikan tentang sumbang suara musim kedua. Hari apa, bila kabarnya bermula esok? Bermula esok. Silakan. Okey, sumbang suara akan bermula setiap Sabtu pada 10 malam di TV3. Temui saya, Tok Tizen ada sebagai Tok Wee sebagai Tok Tizen, Kak Lina Pompom sebagai Kak Tizen dan saya Hazama sebagai Bang Tizen. Saya kira sebenarnya bukan sahaja para peserta je menghiburkan. Saya kira sebenarnya juri-juri ni pun menghiburkan. Sebenarnya Kak Lina Pompom. Kak Lina Pompom pandai buat kerja. Tak, awak pun pandai juga. Awak pun sama juga. Okey. Baik, Hazama, hari ni sebenarnya kita nak cerita mengenai sumbang suara musim kedua. Hari ni kita nak bercerita mengenai Suami Limited Edition. Wow. Okey, katalah awak ni, saya tengok awak memang ada ciri Suami Limited Edition. Kalau Limited Edition awak ni dekat mana? Saya punya tak tahu lah. Saya rasa mungkin dekat kulit sawo matang saya ni kan. Sebab kulit saya ni bukan nak cakap apa. Saya tahu kelebihan kulit saya. Dekat lampu Kalimantan warna putih, dia kelabu. Tapi kalau kena matahari, kulit saya jadi. Itu Limited Edition. Itu kelebihan saya. Kabarnya juga pandai masak. Pandai masak pandai masak. Saya pandai masak. Itu sebenarnya antara ciri-cirinya. Jadi saya sebenarnya juga nak mengajak para penonton yang bersama kita di Facebook maupun di Instagram, kongsikan kalau anda nak kata yang lelaki tak apa, kita galakkan. Awak beritahu kenapa awak Limited Edition, dan kepada para isteri sila kongsikan bersama kami kenapa suami anda Limited Edition. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Hazama bersama dengan kita pada hari ini untuk sumbang suara musim kedua yang akan bermula esok, dan untuk anda semua teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami dan apa yang kami janjikan tak sabar sebenarnya kan. Saya memang saya tak hari topik hari ni saya macam
Suamiku Limited Edition. Saya sebenarnya saya boleh inilah orang kata saya rasa kedil dekat sini sebab saya dikelilingi dengan para suami yang mungkin Limited Edition. Awak mungkin tapi tak apa, kita akan sahkan sebentar saja lagi bersama dengan tetamu-tamu kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada sahabat saya Datuk Fiz Fairuz. Terima kasih. Sihat, Tok? Seperti hari ini. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita bersama dengan tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Cik Saiful sana. Janji ke dua-dua? Ni yang limited edition ni. Limited payah nampak putih. Selalu hitam. Okey, baik. InsyaAllah kita juga terus nak mengajak semua untuk berkongsikan pendapat anda di Facebook kami. Tapi ini satu kelainan. Kita 3 orang lelaki di program Wanita hari ini. Kita sangat meraihkan. Producer. Pembukanya. Saya nak tanya pada Fatin. Ya, saya. Fatin, awak sebagai seorang isteri melihat awak kepada dah kena seorang tembak, lelaki dan juga seorang suami, apa yang awak rasa ciri-ciri lelaki yang limited edition ataupun suami yang limited edition kepada awak? Oh, mudah. Ini sebagai Ini pasti ada kat suami awak? Suami saya bukan limited edition, dia special edition. Dia up lagi. Okey, silakan. Okey, tak. Untuk saya special limited edition tu, dia memahami, dia menurunkan lelaki ada ego, dia turunkan ego. Dia rasa kebersamaan suami dan isteri, janji matlamatnya satu adalah untuk keluarga. Kadang-kadang ada suami ni bukan nak cakap lah. Dia rasa macam suami awak kena dengar cakap saya. Ketua keluarga kan. Ada kuasa. Nampak? Betul. Hala tuju perbincangan kita dah nampak. Jadi itu yang sebenarnya kita nak cakap. Limited edition ni adakah dia boleh bersama-sama dengan isteri. Isteri tu merasakan macam ada peneman dalam macam kita tetamu Tapi ini pun adalah seorang wanita, seorang isteri. Cik Saiful, pembukanya tadi kita lihat itu adalah dari segi sifat, attitude dan sebagainya. Dan ada kalanya juga dari segi pemerhatian, perbuatan, bantuan kepada isteri dan sebagainya. Apa yang kita boleh simpulkan? Saya memahami konteks kita hari ini adalah sesuatu yang kita lari daripada konservatifnya. Seorang lelaki begini, begitu begini. Tapi yang limited edition ni bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih kepada saudara Fahri ni. Saudari bunga yang ada sekuntum saja hari ini so Fatin dan juga kepada Datuk Kumbang. So hari ini alhamdulillah syukur akhirnya rancangan ini dimiliki oleh sang lelaki. Alhamdulillah syukur. Jarang-jarang berlaku. Baik, soalan Fatin tadi bagus. Bagaimana untuk kita mengklasifikasikan Datuk suami yang dianggap sebagai limited edition? Semua kita orang faham. Kita maklum semua bahawa bila sebut limited edition ni sesuatu benda yang orang kata yang barang rare dah. Yang susah nak dapat. Macam kalau Datuk ada RZ sekarang ni kira macam mahal lah nilai tersebut. Dan siapa yang ada tu lengkap lah tu. Itu lengkap lah. Betul. Baik, sebelum kita nak pergi jauh, kita ambil keberkatan pada hari Jumaat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat dengan satu petikan ataupun satu ayat daripada surah At-Tahrim ayat ke-6 yang mana Allah berfirman wa qu anfusakum wa ahlikum nar. Sesungguhnya peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kata Allah SWT. Baik, ayat itu sinonim diberikan kepada seorang lelaki. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua dalam keluarga. Bak kata saudara Fatin tadi kan. So dia sangat rasa special bila mana suami dia boleh bersama-sama Datuk dalam buat apa-apa saja kerja rumah dan sebagainya. Baik, dekat sini Farin. Bila seseorang lelaki tersebut dianggap limited edition, bila mana dia mampu merasai dan memainkan tanggungjawab dia. Ini yang kena betul-betul merasai dan mengetahui tanggungjawab dia sebagai ketua dalam keluarga. Sebab acap kali di sosial media kita dapat lihat bahawa suami meninggalkan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. So saya ambil contoh paling mudah yang paling dekat dengan saya sebelah saya. Bagaimana sang suami itu menjaga isterinya dia dalam hospital. Contoh. Dia buat research Kita follow. So itu antara benda yang saya rasa sesuatu benda yang limited. Sebab tak semua seseorang itu mampu untuk berada dalam keadaan sedemikian. Dan kita dapat tengok juga bagaimana sebagai contoh sang suami boleh keluar tanpa isteri, bawa anak-anak pergi hypermarket dan sebagainya, boleh kontrol dan sebagainya. Nampak? So perkara-perkara seperti ini adalah sebagai satu yang kita boleh anggap ianya sebagai tanggungjawab. Dan apa yang lebih penting sekali kaitan kepada ayat tadi tersebut yang mengatakan dalam tafsir Imam Ibn Jarir mengatakan bahawa bila seseorang itu menjaga ataupun memelihara ahli keluarganya, menjaga dirinya, ini membawa maksud dia mendidik diri dia dan juga dia mendidik orang yang berada di sekitarnya, iaitu ahli keluarganya kepada kebenaran. Itu yang paling utama. So bila dia faham, sang suami, sang lelaki faham tanggungjawab dia, insya-Allah
So tanggungjawab yang lain itu akan mudah untuk dilaksanakan. Tetapi untuk nak dapat yang ni agak mencabar sikitlah Datuk. So nanti kita perincikan bagaimana nak dapat dia kan. Okey. Itu seterusnya lah kan. Ya, betul. Macam nampak macam terkesima. terkesa. Saya setuju. Saya setuju. diam tanda setuju. Okey Datuk, untuk Datuk sendiri kan kalau bercakap limited edition sangat subjektif lah. Banyak ada juga kekurangan, ada kelebihan juga. Kadang-kadang kekurangan tu boleh melengkapkan kelebihan isteri. Untuk Datuk bagaimana? Apa agaknya yang Datin melihat pada Datuk adalah 1 daripada 1000. Dia melihat tu. Jadi soalan juga apa yang dia lihat tu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada saya sini. Satu dia apa yang saya boleh rungkaikan daripada apa yang tadi cakap tadi itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab selepas kita mengangkat akad nikah itu tu. Akad nikah tu. Kalau nak ikutkan daripada tajuk kita limited edition ni, sepatutnya kita bertanya kepada seorang perempuan. Isteri. Betul. Berceritakan pasal suami dia macam mana, macam ni. Tapi tajuk ni kita bagi kepada lelaki, kiranya kita menang lah. Kita nak dengar suara lelaki. Saya cakap tadi tu tanggungjawab tu lah. Tanggungjawab saya sebagai seorang lelaki tu bila kita dah angkat nikah, kita perlu ada benda tu. Kalau tak ada benda tu, rasanya macam fail juga. Kebanyakannya di golongan-golongan lelaki ni, yalah kadang-kadang kita tahu dia happy, happening semua kan. Tapi penghujungnya ada juga masalah, ada juga perceraian. Kenapa? Kenapa dan mengapa tu benda tu yang kena ada pada suami dan isteri. Boleh kita bincangkan mengapa dan kenapa tu hari ini? Boleh, tak ada masalah. Teruskan tu. Teruskan. Kenapa dan mengapa tu? Okey, satu dia kenapa pada saya, tanggungjawab saya sebagai seorang suami itu, saya menjaga dia, saya menjaga anak-anak. Kadang-kadang saya nak dikatakan saya jaga anak kat rumah. Saya tak ada syuting, saya jaga anak. Saya jaga anak yang berumur 10 bulan, 9 bulan dekat rumah. Kadang my wife pergi ambil anak sekolah ke apa kan. Saya menjaga macam mana kita nak kena merasai menjaga seorang anak tanpa seorang ibu. Ibu dia menjaga, dia akan tahu dah apa dia nak buat. Nak bagi itu, nak bagi ini. Tapi seorang bapa ni tahu tak nak menjaga anak tu. Jangan pandai buat anak aje. Kan? Kena tahu macam mana nak jaga anak tu. Kepayahan seorang ibu nak menjaga anak tu memang kalau orang cakap, suami memang keluar cari rezeki. Suami tak perlu jaga anak. Tak, pada saya tak. Benda tu yang paling penting. Kita merasai apa yang dia rasai. Dengan rasa penat tu memang penat. Betul. Tapi sabar. Sabar tu penting. Baik. Okey, kepada para penonton sebenarnya hari ini terima kasih jugalah kepada penerbit dan tim WHM memberi peluang untuk ruang kita untuk topik kita pada ini kerana sejak akhir-akhir ini kita sering dikongsikan dengan berita-berita tentang suami tak bertanggungjawab, masalah rumah tangga, perceraian, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Tapi tidak kurang juga sebenarnya lelaki-lelaki yang berkualiti. Okey, tetapi kita kembali kepada tentang limited edition. Kebanyakan perbuatan yang kita ceritakan tadi secara klisenya, konservatifnya, sebenarnya alah, apa ni lelaki buat benda-benda macam ni, tak jatuh maruah ke? Saya dulu pernah tahu ada kawan-kawan, apa ni bawa handbag bini, lelaki tak boleh, suami tak boleh bawa handbag bini, kau ni apa ni? Jadi macam mana kita dia tak nampak macho. Dia tak nampak macho. Kita sering kali diberikan perkara macam itu, tapi sebenarnya dia sepatutnya ianya sebaliknya. Okey. Betul. So baik, saya nak respon apa yang Datuk sebutkan tadi. Wow, saya rasa jawapan daripada Datuk tu ikhlas daripada hati beliau. Kan? Sebab apa? Sebab bila seseorang itu Farinan, dia memahami tanggungjawab dia sebagai seorang suami, bererti dia faham dia adalah sebagai khalifah dan juga adalah sebagai suami. Khalifah dan maksudnya dia pemegang amanah di atas muka bumi ini, di samping amanah dia adalah sebagai seorang suami. Dan apa yang saya nak kaitkan dengan apa yang Datuk cakap tadi adalah nombor satu, nak jadi suami yang limited edition ni, walaupun dia terpaksa pegang handbag isteri dia, yang pertama dia kena ikhlas. Betul. Kan? So nak dapat suami yang ikhlas sekarang boleh, tapi macam payahlah Datuk kan. Tapi kita okey lah. Kita okey. Ya, ni di luar ni bukan di sini semua okey, di sini semua okey. So bila ikhlas tu maksudnya dia tidak mengejar hanya populariti semata-mata. Tak kisah. So tak kisahlah apa kawan nak kata tak macho ke tak apa ke, yang penting nawaitu dia dalam hati dia ikhlas untuk berbakti. Itu yang paling utama. So bila dia tak mengejar populariti, tak mengejar orang kata apa tentang kemacuan, pujian dan sebagainya. So dia berkorban, orang kata memang betul-betul pengorbanan itu adalah untuk pasangannya dan untuk keluarganya. So yang ini sang isteri
sepatutnya bersyukur, Fatin. Alhamdulillah syukur. Sebab apa? Kalau dia masak seorang-seorang kat dapur, tak ada naik dekat IG, isteri aku malas masak, hari ni aku masak sendiri. Contoh. Kan? So maknanya kenapa? Kerana keikhlasan dia tu untuk berbakti. Itu yang nombor satu. So ada kaitan dengan apa yang Datuk sebutkan tadi, jaga anak-anak besar kecil semua merasai bebanan tu Datuk. So yang pertama ikhlas. Nombor dua, dia merasakan bahawa sebahagian daripada nafkah yang wajib dia tanggung kepada isteri dan juga keluarga. So nafkah ni yang hari ini minta maaf sekali ramai di antara kaum-kaum yang kita tu Farin yang tak ada dalam ni lah, yang luar lah yang mungkin dalam bracket dia ada kurang sikit. Dan dalam soal nafkah ni juga Datuk terlebih pun tak boleh, terkurang pun tak boleh. So kalau terlebih mungkin tu je yang banyak anak tu. Contoh. So terlebih ni that means maksudnya apa sahaja keinginan isteri ataupun anak-anak dipenuhi sampai satu tahap dia memudaratkan kepada anak-anak dan juga isteri. Sebagai contoh, Farin dapat job. Job 100,000 contoh. Betul. Balik rumah 100,000 semua labur kat bini. Tak ada simpan pun. Ni contoh. So yang itu orang kata nafkah yang tak sepatutnya berlebih-lebihan ataupun yang kurang lagi banyak lah Datuk. Betul. Kan? So that means maknanya ambil di pertengahan, tidak lebih dan tidak kurang dari sudut nafkahnya. So ni yang nak dapat suami yang seperti ini. So dia tidak terlalu berkira, dia tak terlalu kedekut, dia tidak terlalu berjimat. Tetapi whatever yang dia lakukan adalah untuk future. So that means maknanya future itu adalah memimpin. Sebagai seorang lelaki khalifah yang saya katakan tadi tu, dia ada khalifah dan juga dia adalah sebagai seorang suami. So dia kena faham konsep itu. So kalau lepas ni kalau dia orang offer job, kita taklah letak heart rate tinggi sangat. Rendah-rendah je lah. Tak apa, boleh ambil. Boleh tinggi. Untuk kita simpanan. Okey. Cukup menarik. Kita seronok dengar apa perkongsian daripada Cik Saiful, Datuk. Kita nak dengar juga pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, Suamiku Limited Edition. Kita dengarkan. Bagi saya, ciri-ciri lelaki yang limited edition yang tak semua orang lelaki yang ada, first ialah dia mestilah soft spoken. Sebab yelah, semua perempuan nak lelaki yang soft spoken, cakap lembut-lembut dengan dia. And second, bertanggungjawab. So dia tak adalah fikir perasaan dia je. Dia bertanggungjawab lah dekat diri kita. Pandai menguruskan kewangan lah. Sebab sekarang ni kan kewangan penting. Okey, ciri-ciri lelaki zaman yang limited edition sekarang ni, lelaki yang rajin, lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang tahu menguruskan anak-anak, yang tak biar je anak dengan isteri, macam tu. Yang limited edition tu seseorang yang boleh melengkapi diri saya sendiri. Jadi macam itu, pada masa saya tengah sedih, dia dah menceriakan hati saya. Dia tahu macam mana kita punya perasaan kita ataupun mood kita masa tu, dan dia melengkapi kita pada masa itu. Itu nombor satu. Yang kedua, yang boleh berbual dengan segala jenis topik, tak kisah topik yang ringan-ringan ke ataupun ataupun ada deep conversation, topik-topik yang mendalam. Jadi nak dapatkan tu pada saya sangat susah, dan itulah yang buatkan lelaki tu limited edition. Itu baru sedikit pandangan daripada orang ramai berkenaan topik kita. Kita ada juga di Facebook. Banyak katanya ni. Terima kasih banyak-banyak. Dapat sambutan yang menggalakkan topik hari ini. Okey, tak apa. Kita nak baca daripada Norizan Sidin. Alhamdulillah, suami saya memang terbaik dalam serba-serbi. Sesuai sangat dengan tajuk hari ini. Alhamdulillah. Tulis itu. Tulis je. Okey, daripada hati. Okey, ini pula daripada Hafiza Zafira. Alhamdulillah, punya suami macam Azhar, detect suami dia. Azhar Khairi, penyayang, banyak menolong. Nak time pregnant, semua kerja dia buat walaupun diri sendiri penat, sangat-sangat limited. Itu kita kongsikan antara yang kata berkongsikan pengalaman mereka. Okey, saya nak tanya, kita memang takkan dapat suami yang tulis kat dahi limited edition. Tetapi bagaimana sebenarnya kalau isteri-isteri kan, mungkinlah tak dapat macam Datin, tak dapat macam isteri Kak Elina dan juga isteri semua orang kan. Dan juga kalau bagaimana sebenarnya kalau mereka nak rasa bersyukur itu ataupun wujudkan limited edition tu? Kadang ada sikap banding-membanding ini, padahal ada kebaikan pada suami tu. Dia sebenarnya pada saya lah kan, bertolak ansur tu penting dalam rumah tangga. Dia tak boleh dua-dua api. Satu kena jadi air. Topik kita ada. Contohnya lah saya ambil dengan saya. Contohnya kalau saya dengan Datin bergaduh, saya kena
tone down. Apa saja kita kena tone down. Seorang lelaki. Memang kalau nampak macam, oh lelaki ni semua salah. Semua salah lah, lelaki ni semua salah. Semua salah perempuan semua betul. Boleh kata kadang-kadang benda tu betul. Tapi di mata seorang perempuan ni, benda tu salah. Kita nak betulkan tu, memang susah lah. Cakap benda tu betul, tak salah. Betul. Okey, ya betul. Senang. Awak kerja senang senang. Sebab pada saya lah, saya tak perlu nak besar-besarkan benda yang tu. Benda tu yang boleh merapatkan. Suka bergurau-gurau senda dengan isteri, itu yang sampai 4 orang sekarang ni. Bergurau senda tu penting. Jadi benda tu macam apa yang kita boleh give and take, kita give and take. Nak mencari sesuatu yang cakap nak cari suami yang limited edition ni, ialah kalau tak boleh nak dapat sebenarnya, tapi benda tu kena antara suami dengan isteri, macam mana dia berkomunikasi dekat rumah, macam mana nak handle, macam mana macam suami balik, contohlah suami balik kerja tanya kan, ada cerita dah drama banyak, dah makan kan, tak payah tanya pasal makan ke apa, senyuman pun dah cukup. Dia duduk dalam bilik, kita balik, Assalamualaikum, senyum je, dah balik, cukup. Ya Allah, redu je. Masalah tadi kan. Tadi ada masalah ni. Susah je kan. Balik tengok anak semua tu kan. Benda rutin harian tu kita kena buat selalu lah. Supaya boleh rapatkan suami isteri. Betul. Bila tak rapat suami isteri ni, itu yang jadikan punca macam ada yang tak puas hati, ini tak cukup, itu tak cukup kan. Jangan jadikan benda tu satu masalah. Saya tak pernah duduk dalam satu rumah yang walaupun kita ada masalah, tetap senyum. Jangan bebankan kepada mereka. Bebankan pada diri kita. Kita sebagai ketua rumah, kita boleh selesaikan masalah ni. No problem. Kita lelaki. Kadang-kadang kita ada masalah, kita pendam. Itu memang sifat suami biasanya. Biasanya buat grup lah. Tak. Saya sambung sikit je apa yang saya tadi. Untuk maklumat semua lah. Biasanya sang suami bila balik ke rumah jarang dibawa balik masalah di tempat kerja dalam rumah. Betul. Itu biasa jarang berlaku. Kenapa? Sebab lelaki ni kita kena tahu dia banyak helah bela diri dia untuk dia mengelakkan daripada memikirkan masalah tersebut untuk bawa masuk dalam rumah. Betul. Berbanding dengan pasangan dia. Si isteri biasanya ialah bagi dia untuk menceritakan dan meluahkan, itu adalah salah satu di antara cara untuk dia menghilangkan stres yang dia hadapi pada ketika itu. So apapun saya nak sambung apa yang Datuk sebut tadi, cukup bagus. Poin yang Datuk cerita tadi cukup bagus. Thank you. Memang saya sangat menyokong sepenuhnya. Dan saya nak maklum dekat sini, lelaki yang limited edition ataupun suami yang limited edition, Fatin yang Fatin kena syukur sangat-sangat sujud kalaulah dapat suami yang seperti ini. Dan semua yang ada kat sini. Of course, yang pandai apa dia? Pandai menyimpan rahsia. Betul. So that means maksudnya apa? Segala kekurangan ataupun segala kelemahan yang berlaku di dalam institusi ataupun keluarga tersebut, dia tidak sebarkan dan dia tidak keluarkan. Betul. So yang ini yang kadang-kadang minta maaf banyak-banyak. Lately ni kita lihat di social media, tengok gameplay kat suami aku, dia tinggal macam tu je bulat. Masya-Allah. Naik dekat social media. Itu memburukkan. So perkara-perkara seperti ini yang nampak benda tu simple, walaupun dalam emoji yang gelak-gelak, ketawa-ketawa, tetapi hati-hati. Sometimes dalam ketawa, dalam gelak tersebut, dia memberi keaiban ataupun mendedahkan sesuatu yang buruk kepada orang yang di luar dalam keluarga tersebut. Of course, kalau seorang isteri ataupun seorang wanita tersebut mendapat suami yang pandai menyimpan kerahsiaan keluarga, so itu adalah dia antara lelaki yang limited edition. Betul. So memang insya-Allah lah. Tak ada dah sikit-sikit semua nak cerita kan. Semua nak mengadu lah kan. So ada juga kan Datuk kan, anak yang jadi pengadu. Ada. Macam ada pengalaman. Contohlah semalam bila saya bawa anak saya pergi hantar anak saya pergi sekolah agama. Kan? Adalah cleaner 2 orang. Cleaner orang asing lah, orang asing. Kita ni selebriti, orang kenal keluar TV semua kan. So dia macam, "Hai Datuk, hai." So anak dia macam okey, dia tak bersuara tau dalam kereta. Dia simpan. Pukul 5 mak dia ambil, dia cerita dengan mak dia. Tadi ada perempuan hai kat papa. Ada seorang pakai tudung, seorang tak pakai tudung. Saya hai. So apa dia cerita tak papa dia macam mana? Balik ke? Tak adalah, dia apa-apa macam hai gitu je lah dia kata kan. Adalah tahu. So bila seorang anak yang bijak ni bercerita, so benda tu macam
Siapa So kita nak terangkan tu cakap kita terang dengan cara yang betul lah. Cleaner. Okey. Sebenarnya hari ni bukan kita nak mencari salah atau betulnya, tetapi untuk kita saling menghargai sebenarnya limited edition, untuk kita saling menyedari sumbangan-sumbangan kecil walaupun daripada suami maupun isteri. Okey, baik, bila kita cakap tentang limited edition juga, saya kira benda ni juga subjektif, bergantung kepada pasangan, komunikasinya dan juga expectation. Okey, tapi kalau kita lihatlah sebenarnya antara, kalau kita boleh sebagai dari sudut pandang seorang lelaki sendirilah, yang dikatakan suatu masa dahulu menjatuhkan maruah lelaki, benda ni tak macho, tak gentleman, apa lagi agaknya yang mungkin kita boleh lakukan untuk menunjukkan kita ni limited edition, ya Datuk? Yelah, kalau nak tahulah kita bila kita dah jadi, so saya ambil contoh saya lah. Tadi kita dah dengar jaga isteri masa bersalin, lepas tu buat susu anak, ada sidai baju, sidai kain pun ada. Mungkin ada lagi yang mungkin kita boleh buat. Semua tu saya dah buat. Okey, cantik. Semua tu saya dah buat. Bakso pinggan, masak pegang ke handbag, apa. tolong Pegang handbag, tolong dukung anak ke apa. Semua saya dah buat. So kadang-kadang benda tu akan jadi macam, yelah kalau nak ikutkan daripada kita punya dalam dunia seni ni macam kau kena jaga benda tu, kau tak boleh buat tau. Betul. Kau seorang pelakon tau, pelakon terbaik popular dekat Malaysia. So benda tu kena kau keluar pergi shopping ke apa, kau dukung anak pun macam Allah, kau kena bawa, tak malu ke? Benda tu mungkin kalau orang yang mengejar kepada populariti mungkin ya. Tapi bila kita dah ke satu arah yang lain, sudah berumah tangga, ikhlas kita nak menjaga anak, malu dan segan tu dah tak ada. Betul. Dia tanggungjawab. Sayang amanah kita suami tu. Betul. Okey. Cik Saiful, saya nak tanya juga, macam mana sebenarnya kalau kita suami isteri ada kita suami isteri kita suami isteri yang mana ada persefahaman yang mana okey, saya boleh pergi cari duit, awak boleh duduk kat rumah jaga anak, sebab kadang-kadang kita tak percaya dekat orang gaji dan sebagainya. Kita letakkan suami boleh jaga anak dengan baik. Bagus ni persefahaman isteri dan juga suami. Elok, keuangan elok, anak selamat semua. Tapi orang ramai ni cakap, suami bukan kena keluar pergi cari nafkah bagi isteri ke apa. Bagaimana sebenarnya kita nak mengimbangi stigma-stigma ni? Okey, baik. So, dia persepsi ni Fatin, Datuk dan juga Farin. Satu benda yang memang kita tak boleh nak ubah dan tak boleh nak rawat. Senang cerita. Mana boleh kita tutup apa yang dikatakan oleh netizen atau mulut-mulut yang berada di luar sana, betul tak? Betul. Baik, bila berbalik kepada persoalan tersebut, apa yang dikatakan oleh faktor luaran tersebut seharusnya itu yang sepatutnya dalam keluarga dia mesti ada undang-undang. Okay. So undang-undang ini adalah undang-undang yang sepatutnya dipersetujui dan diimplementkan oleh ahli keluarga tunzi untuk disepakati. So kalaulah dalam undang-undang keluarga tersebut peraturan dah dibuat, persefahaman dah dapat macam Fatin yang katakan tadi kan. Jadi alangkah baiknya seandainya keseluruhan ahli keluarga tersebut hanya memahami undang-undang dalam keluarga tersebut tanpa menerima kabar ataupun unsur-unsur luar yang akan merosakkan undang-undang tersebut. Okay. Itu yang paling utama. Baik, berbalik kepada apa yang Fatin katakan. Mungkin ada juga timbul persoalan, sepatutnya bukan lelaki ke yang pergi suri rumah? Suami pula yang jadi suri rumah dan sebagainya. Betul. Dari sudut tanggungjawab. Ada. Memang ada. Memang tak dapat dinafikan. Itu memang limited edition sangat-sangat. Dia memasak, dia jaga anak, everything, pergi ambil isteri dekat tempat kerja, hantar balik dan sebagainya. Tapi kalau isteri tu redha dan sebagainya, walaupun hakikatnya tanggungjawab itu untuk mencari rezeki itu adalah jatuhnya bebanan itu kepada sang suami sebenarnya. Sebab apa? Sang suami ni tanggungjawabnya banyak. Kita ni banyak, Datuk, tanggungjawab kita, Datuk. Tapi sorry saya salah. Tapi bila seorang perempuan ni bekerja dan isteri jaga di rumah, jatuhnya ketua tu kepada perempuan. Saya ada a few kawan-kawan yang punya masalah macam tu. Jadi bila wife ni bekerja dan suami duduk rumah, jadi benda tu apa saja keputusan daripada seorang isteri, sebab aku yang keluar duit untuk kau. Nampaknya Datuk cepat nampak apa yang saya sampaikan. Tapi jadi macam berdebat. Perkara itu berlaku
tidak disedari. Yes. Okey, tak apa. Kita masuk pada soalan kita yang seterusnya iaitu bila suami limited edition, suami ikhlas, suami membuat segalanya dengan penuh kasih sayang. Isteri redha. Tapi ada kala ini akan berlaku. Kadang-kadang mereka tak perasan. Asalnya bersetuju, tapi akhirnya dia dah jadi macam terbaik, dah jadi satu kecanggungan ataupun mungkin jatuh pada dosa pula nanti. Jadi macam mana ni? Dosa tinggilah. Kena huraikan dalam melibatkan dosa ni. Allah. Saya bukanlah layak Datuk untuk menceritakan bab tu, tapi seperti mana yang Farin katakan, seperti mana yang Datuk katakan tadi, betul. Apa yang saya nak katakan daripada isu yang saya ulaskan tadi, di hujung dia akan timbul bisikan-bisikan. Aku yang cari duit, aku yang beras aku yang beli, minyak aku yang beli. So apa dah hal? Kan? So perkara ni Fatin yang kalau boleh kita nak elakkan. Sebab apa? Sebab pasti dia akan terjadi bila mana seseorang tersebut dia menguasai ekonomi dalam rumah tangga tersebut. Sebagai contoh, si isteri menguasai, melebihi dan sebagainya. Dia akan timbul rasa lebih itu akibat daripada bisikan-bisikan ataupun kata-kata. Dia akan start mengungkit. Ni yang menyebabkan ramai yang kat luar marah ni tu. Betul. Dia akan mungkin benda fakta. Yes. So adalah lebih baik kalaulah suami itu tidak memiliki apa-apa kecacatan ataupun kekurangan, maka dia seharusnya back to orang kata fitrah, yang mana dialah yang sepatutnya menjadi leader ataupun ketua sebaiknya di dalam keluarga tersebut. Bukan meletakkan tanggungjawab itu kepada di bahu seorang isteri, yang mana ialah bebanan tersebut dari fizikalnya, kemampuannya, mentalnya, emosinya. Bukan saya kata perempuan tu lemah, tidak, tetapi dari biologinya. So mungkin Datuk ada kesimpulan daripada Datuk. Dia jadi macam satu hari nanti apa saja keputusan yang kita nak buat, kita kena tanya isteri juga. Betul tak? Betul kan? Berbalik kepada yang tadi undang-undang keluarga, kita dah persetujui bersama dari awal. Undang-undang keluarga. Undang-undang kesepakatan itulah. Kesefahaman tu. Betul. Tapi tu yang saya kata tu, walaupun ada kesefahaman, kesepakatan, tapi kalau bila unsur-unsur luar itu terlalu kuat, di samping kekuatan yang last tadi tu. Yang last topik, isu yang last yang saya nak kabarkan dekat sini adalah tentang ilmu. Bila ilmu itu tidak memagari, tidak membatasi, maka dia akan meruntuhkan undang-undang itu sendiri. Masya-Allah. Okey, baik. Okey, Datuk, sedikit daripada Datuk di hujung ini. Seronok perbincangan, tapi tak tahu. Dah. Allah, sekejap ni. Mereka pesanan buat suami dan juga isteri. 2 jam lah. Jam tak habis. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya seberingkas kepada sang suami yang isteri dekat luar sana, yang mana follow IG saya, IG Datin semua, yang banyak mengkomenkan yang macam-macam kebaikan, yang mendoakan yang baik-baik untuk kita orang. Apa yang kami buat, jadikan contoh kepada keluarga anda di luar sana. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Saiful dan juga Datuk Fiz. Semoga kita saling menghargai baik suami maupun isteri yang limited edition. Keikhlasan dan juga isteri yang redha. Baik, kita nak rehat seketika, sekembali bersama dengan segmen Tajaan. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam segmen Tajaan, saya bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fatin? Cantik Atira. Baik, Alhamdulillah. Okey, hari ini apa Kak yang nak dikongsikan dengan penonton-penonton Wanita Hari ini? Okey, terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari ini. Fatin, rasanya Jamu Jelita ni dah tak asing lagi lah dekat Wanita Hari ini. Dah selalu sangat jumpa Fatin, jumpa Farin, semua dah biasa dah. Dan tak percaya, penonton di rumah pun pasti tahu bahawa rangkaian Powhite dari Jamu Jelita merupakan produk yang terlaris di pasaran, merupakan produk yang mendapat permintaan yang sangat tinggi di pasaran. Kalau ikutkan, memang banyak produk dekat luar tu, tapi apa yang membezakan Jamu Jelita dengan produk lain? Produk Jamu Jelita ni kadang-kadang orang kata produk dekat luar tu harga mencecah ratusan ringgit, tapi dengan Jamu Jelita produknya semuanya murah-murah. Harga mampu milik, orang cakap dalam harga mampu milik. Lepas tu ada perkelasan makanan lagi, ada uji kaji makmal, yang paling penting halal, orang cakap. Dan yang paling penting, produk kami sebenarnya merupakan produk yang dah terbukti keberkesanannya. Kenapa Atira berani cakap produk ini dah terbukti keberkesanannya? 11 tahun di pasaran, apa lagi kita nak ragu? Dah ramai yang amalkan, ramai yang bagi maklum balas, ribuan testimoni. Semua kongsikan dengan Atira bahawa produk ini memberikan maklum balas yang sangat positif buat mereka.
Terutama buat mereka yang ada masalah kulit, Fatin. Sebab kadang-kadang ada yang kata betul ke berkesan nak cubalah. Minum sampai 10 botol, minum sampai 15 botol. Alhamdulillah dia kata berkat sabar tu, berkat disiplin minum, yang mana dulu jeragat tebal kat muka tumpuk-tumpuk dah makin pudar. Kalau jerawat banyak dekat muka, minum alhamdulillah kulit pun dah beransur pulih. Dan semua ini pastinya takkan terjadi jika bukan kerana bahan-bahan yang kami pilih untuk diformulasikan dalam Puak Putih Mulus ni, yang antaranya buah-buahan yang tinggi dengan vitamin C, ada juga orang kata apa Xanthin. Seperti anda dapat lihat di kaca TV, kita menggunakan rata-ratanya buah-buahan yang sangat premium, buah-buahan yang sangat mahal, yang mempunyai banyak kebaikan untuk kulit. Dan kenapa ada cakap produk ni tinggi dengan vitamin C, tinggi dengan buah antioksidan? Hari ini Ata nak buat demo. Ada nak tunjuk kepada anda, depan Atira hari ini ada larutan air yang gelap. Jadi dekat tangan Atira adalah bancuhan air Puak Putih Mulus, yang mana Ata nak goncang dulu dan Ata nak tuangkan kepada anda. Ata nak tunjuk bagaimana air yang gelap ni boleh berubah menjadi natural. Warnanya menjadi jernih serta merta. Hanya air yang ada tinggi dengan vitamin C dengan buah antioksidan je boleh menetralkan air tadi. Jadi kat sini Ata tunjukkan kepada anda, ini dah membuktikan bahawa produk Puak Putih Mulus ni memang tinggi dengan vitamin C. Kita bukan cakap kosong, memang tinggi dengan vitamin C dan buah antioksidan. Jadi kalau anda yang nak ada kulit cantik, memang kena minum konsisten. Kena sabar, orang kata. Minum konsisten, kena sabar. Minum air secukupnya memang bantu anda untuk merawat masalah kulit. Terutama jika anda ada masalah kulit jerawat, jeragat, tanda kulit tak sekata, ataupun ada masalah yang kadang-kadang dekat rumah ni memang malas nak pakai skincare. Ada tak orang kata apa produk yang boleh bantu bagi kulit cantik je, senang, orang kata cepat. Dan ada juga yang lebih membeli solusi, makan suplemen. Jadi sebab tu kita sediakan minuman tambahan seperti Puak Putih Mulus untuk bantu anda ada kulit yang cantik. Jangan risau, 11 tahun di pasaran, ribuan testimoni, rata sangat berpuas hati, sangat berkesan produk ni. Itu produk Putih Mulus. Kita ada juga yang lain kan, Tira? Betul. Yang lain adalah rangkaian Puak juga. Hari ini kita bawakan rangkaian Puak, iaitu Puak Pinetox Fiber. Kita tahu serat sangat penting dalam rutin harian dan wajib kita ambil 25 gram atau 30 gram. Sebenarnya 25 gram tu pun ramai je yang tak ambil. Ramai je yang skip makan sayur, skip makan buah sehingga ada masalah tidak lawas. Jadi sistem pengadaman yang penting, orang kata apa, yang sihat sangat penting. Sebab tu kita sediakan produk Puak Pinetox Fiber, iaitu minuman tambahan yang tinggi dengan serat. Antara serat yang kita guna adalah inulin, dietary soluble fiber. Yang seterusnya kita gunakan nenas, ada limau gedang, ada juga bahan-bahan lain, yang semua bahan ini sebenarnya membantu untuk menyingkirkan sistem makanan, menyingkirkan toksin, dalam masa yang sama bantu anda untuk dapatkan berat badan ideal. Sebab kadang-kadang ramai dekat luar tu yang ada masalah selalu malam-malam tu nak tidur perut tegang, tak selesa sebab terlebih makan. Tetapi tak lawas. Jadi sebab tu kita perlukan bantuan seperti minuman detox semua jadi, yang bantu untuk kita ada sistem perlawasan yang sihat, perut yang lega, orang cakap barulah rutin harian lebih bermakna, orang cakap. Terasa saya. Okey, dan seterusnya Tira. Yang seterusnya kita cakap pasal penjagaan dalaman, tentang tubuh badan. Ini adalah produk sebenarnya istimewa tentang produk ni, fokusnya adalah untuk mereka yang ada masalah jerawat. Kita tahu remaja sekarang tidak diajar tentang bagaimana cara nak merawat masalah jerawat, sebab remaja sekarang terlalu advance. Bila ada jerawat je tepek foundation, tepek bedak, dan anda kena tahu punca kulit kotor menyebabkan jerawat lagi banyak merebak, bukan hilangkan jerawat, lagi banyak merebak. Jadi apa yang saya nak share kepada anda, sabun Herbal Rose ni anda boleh jadikan sebagai sabun merawat masalah jerawat. Pakai 2 kali sehari, cuci dekat muka kawasan berjerawat, biarkan seketika, sebab dalam ni ada herba daripada akar resdung, ada juga kayu manis dan juga orang kata apa, temulawak, antara bahan-bahan yang kita tahu sangat penting untuk merawat masalah jerawat. Jadi boleh cuci muka, biarkan seketika dekat masalah jerawat, kemudian pada waktu malam pakai bersama bedak sejuk Tanaka, dapkan. Nanti anda dapat lihat macam mana jerawat tu mengecut, pengeluaran minyak kat muka dah berkurang dan kulit wajah semakin licin sebab jerawat tu dah hilang. Dia dah matikan bakteri jerawat. Dan yang terakhir hari ini adalah corong Herbal Rose. Ini adalah petua orang dulu. Orang dulu kalau muka gatal-gatal, jerawat ke selalu bersin pagi-pagi, orang mesti gunakan corong. Jalankan kat muka, bakar api kan, lepas tu asap jalankan dekat muka. Jadi kita masih kekalkan petua itu. Kita sediakan corong Herbal Rose yang berharga RM9.90. Anda boleh lakukan kaedah yang sama, lakukan layurkan di muka, yang mana produk ini sangat bantu anda untuk atasi kegatalan, bantu mengatasi ketidakselesaan di kulit wajah. Sebenarnya boleh digunakan secara bersama sebab kita terus sediakan set. Nak gunakan secara berasingan pun boleh, nak pakai bedak sejuk je pun boleh, tak ada masalah, sabunnya pun boleh, tak ada masalah sebab kita terus jual secara berasingan. Dan apa yang tak share kepada anda secara ringkasnya, buat anda yang nak dapatkan produk jamu kita, boleh terus layari www.jombai.my ataupun dapatkan di kedai jamu. Dan apa yang akan nak share kepada anda, masih mencari produk yang bersesuaian untuk
diri anda, terutama tentang penjagaan kulit, boleh dapatkan puak putih mulus berharga RM38.90. Pinetox Fiber bantu anda memiliki berat badan ideal berharga RM30.90. Sabun Herbal Rose RM21. Bedak sejuk Tanaka RM19. Corong Herbal Rose RM9.90 saja, dan kesemua ni boleh dapat dengan harga lagi murah dengan setiap pembelian di Jombat. Jangan lupa follow TikTok Jamu Jelita, follow IG, dan sebarang pertanyaan lanjut hubungi 1800 885510. Itu dia lengkap perkongsian daripada Pegawai Pemasaran Jamu Jelita Nur Atira Samsudin. Terima kasih sekali lagi Atira. Baik penonton, kita ingin berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ini kita akan bergabung semula bersama dengan Farin. Wanita hari ini. Baik, hari ini topik kita sungguh hangat. Banyak komen-komen kita di FB. Terima kasih kepada semua, ramai yang saling menghargai, khususnya untuk para suami lah. Kalau saya nak kongsikan juga, yang ini dia gunakan akaun Zahid Paan. Tapi dia kata, saya rasa suami, saya rasa isteri guna suami dia punya akaun ni. Saya rasa suami yang berani jadi imam, ketika solat berjemaah di mana-mana sangat limited. Sebab hanya lelaki yang hebat ialah lelaki yang berani jadi imam. Itu antaranya definisi beliau sebagai antara lelaki ataupun suami yang limited edition. Ada lagi, Fatin? Ada lagi daripada Cik Zainun Omar. Suamiku limited dan special edition. Semua kerja boleh buat, semua soalan boleh jawab. Dialah suamiku, profesorku, guruku, imamku, kaunselorku, sahabatku dan kekasihku. Okey, baik. Sweet. Jadi untuk topik kita hari ini, sebenarnya kita nak memberi inspirasi kepada para suami di luar sana untuk terus kita bermuhasabah, memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik untuk isteri kita, dan juga untuk para isteri, seandainya suami menjadi yang limited edition, mungkin yang ikhlas, yang luar biasa. Jadi kadang-kadang janganlah kita terbawa-bawa dan terlupa diri pula. Dia lepas pula tanggungjawab dia, kan. Betul, mengambil kesempatan atas kebaikan suami yang kita ada. Itu kata bonus lah untuk satu institusi kekeluargaan. Baik, kita dah selesai limited, kita Rabu, Khamis, Jumaat suami kita limited edition. Dah dapat limited edition. Kita nak bertunang. Ini esok kita nak bawakan nostalgia tradisi bertunang. Dulu awak bertunang macam mana? Saya tak bertunang. Saya senyap-senyap, tak ada orang betul. Okey, itu cara Farin. Mungkin esok kita bawakan tradisi nostalgia lama-lama. Apapun, terus bersama kami. Terima kasih untuk hari ini kami tinggalkan anda di sini. Esok berdua bersama yang masih bujang ni. Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Kita nantikan macam mana agaknya, ya. Bersama dengan mereka esok, kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa?